So tolong jaga nama baik kami ya. Aku pun tak tahulah benda yang kau cakap hari tu pun benda berlaku kan kat Warga J dah satu gambar 1.1 ke 1.2k like. Gambar persembahan anugerah juara lagu tu. Iya kan. Aku tak tahu macam mana gambar tu boleh ada 1000 like tau. Ya. Dekat Warga J pula tu aku masih lagi tengah fikir kenapa yang diorang like, benda ni entertaining sangat kan. Aku pun like je tapi aku macam masih lagi tak dapat nak. Even cucu pun ada. Iya, itulah dia. Ada komen kat situ. Aku macam Aku tengok tak nampak sama langsung. ya, apparently saya part time job jadi penari sekarang ini. Itulah. Tapi inilah Snipes. Dia part time job menjadi boyfriend orang. Ya benar. Aizen memang boyfriend orang. Baik. Dan ini dikatakan dan dikabarkan banyak membucin. Tapi saya tak tahu itu adalah satu kabar angin ataupun satu perkara yang benar pada ketika ini. Okay lah, kalau kita buat ranking lah kan. Siapakah? Awak siapa paling cantik? Bukan. Bukan. Yang boyfriend dia siapa yang paling cantik, paling handsome? Okay, boyfriend siapa? Kau akan letak top 5, top 5. Top 5, ui banyak. Tapi tak apa. Kita kira internationally. Malaysia je lah. Malaysia je? Malaysia je lah. Okay, Malaysia saja. Damrut mungkin dalam top 3 aku lah kot. Okay, Damrut. Kira dalam top 3 tak ada ranking lagi. Aku kena fikir panjang. Tapi Bibiu akan jadi salah satu. Bibiu? Siapa lagi seorang lah? Sekejap tengah fikir je. Lagi seorang ni. Damrut ni memang... Ya, Damrut satu. Yuhai satu lagi. Yuhai. Bagilah 5. 5 lagi 2 di dalam top 5. Fuad pun salah satu lah. Fuad? Sebab Fuad dia ada berbanding dengan 3 orang disebutkan ni, dia total opposite daripada 3 orang yang aku cakap ni, tapi itu membuatkan dia special dan unik. Sebab dia dah kahwin ke? Bukan. Sebab Biu, Damrut dengan Yuhai ni putih, tinggi lampai. Tetapi yang Fuad ni dia dark and handsome. Satu lagi mungkin aku akan pilih Kasar kira sekali. Mestilah. Okay, aku taruh kau dekat nombor 5. Kau punya trait sama dengan Fuad lah. Tinggi dan gelap dan manis. Kau betul-betul ni lah. Tall, dark and handsome. Okay, mantap. Baik. Kau hanya cakap benda tu sebab aku kat sini ke? I mean kalau kita dah kira semua kan. Sekepulau. Alah. Circle ni tak handsome. Tapi Circle ni terlalu handsome bagi Sam9. Kau tengok dia orang kat mana? Oh yo. Dia orang macam tahu je. Dia orang akan sampai ke sini dan Circle pun kat sini. Ini memang tak boleh buat apa. Very pure untuk Geek Fam pun sedap. Ya. Kedua tim Malaysia yang sudah pun berada dalam kedudukan yang agak baik sekarang ni dalam map kita. Sam9 dan juga Geek berada di perkarangan ataupun di luar sedikit saja. Wah, itu dalam pulau. Oh, itu aku tak nampak. Dia kat bawah tadi. Dia dekat bawah. Okey, 3 tim Malaysia dan ada di dalam pulau. Kita harapkan pulau ni akan memberikan luck. Ya. Okay, aku pula pilih top 5. Baik. Boleh pilih-pilih lama semua kan? Okay. Paling korang yang dekat dalam komen pun boleh taruh top 5. Boleh tak lah. Top 5 player paling apa? Paling handsome lah. Paling handsome. Dia tak, skill semua tak kira. Memang kira pada ni je. Siapa yang korang rasa kacak. Opa korang lah. Opa kat 6. Okay, aku tak tahu kenapa kan. Tapi bagi aku lah. Aku rasa adik Luke seorang yang kacak. Okay. Selepas dia buat dia punya gigi. Okay. Aku rasa adik Luke dia, sebab dia ada... Kadang-kadang bila kau put braces sebenarnya kau punya muka pun semakin berubah juga kan. Betul. Muka dia memang nampak perubahan itu. So aku cakap adik Luke, Yuhai tu tak boleh lari. Tapi dekat sini Damrut akan berjaya untuk melakukan tembakan ke arah Void, tapi Void berjaya untuk masuk macam tu. Terlepas dua ni peluang. Dia boleh dapat 3 orang untuk kenderaan tadi. Ya. Tapi Audrey pula yang kena tangkap dan terbunuh. So Geek hilang 1, diambil oleh Roy. Rasanya ramai akan berpusu-pusu masuk ke dalam circle pada ketika ini. Snipes. Dia look Snipes. Yuhai. Death, yes. Setuju. Tapi aku suka dengan pilihan kau so far lah. Ya, memang pilihan kau memang lebih kepada macam exotically handsome. Memang betul.
Sangat setuju dengan benda tu. Exotically handsome Ha. apa beza dia dengan handsome? I mean inilah macam untuk sekarang ni dia macam handsome yang bagi aku yalah dia bukan conventional handsome. Conventional handsome biasanya orang kata traits yang biasa. Oh, dia tinggi, dia putih, dia ni kan. Ini memang orang-orang yang unik, yang memang uniquely handsome. Erin. Erin aku setuju. Okay, itulah dia top 5 aku. Tapi kebanyakan viewer mungkin tak kenal pun. Kan. Oh, tapi kalau nak cakap satu yang terlepas lah. Satu yang terlepas. Dan aku rasa kau pun terlepas juga. Siapa? Batman. Aku ada dia dalam kepala aku, cuma dia bukan player. Dan dia bukan caster juga. Yep. Tapi kalau kita masukkan semua orang, termasuk coach, manager, orang behind the scene dan sebagainya, memang dia nombor satu lah. Dan Ya, gap dia seperti dia ada 160 mata. Ya. Dan tim-tim lain semua tu bukan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dia orang di muka surat kedua nombor 9 terus. 1 dan 9. Itu gap dia. Ya, betul. Batman memang model kan. Tak boleh nak cakap apa. Ya, benar sekali. Tapi kasi Roy akan melawan dengan Voin. Voin dapat 1. Berjaya untuk dibunuh secara langsung. Dan sekarang ini nampaknya Roy tinggal 2 sahaja untuk diri mereka. Tapi Voin juga hilang 1 secara kekal. So ini lebih tak dah fair dah. 3 lawan 3. 3 lawan 3. Satu perlawanan yang mungkin mereka risau tak. Roy ada 2 saja sekarang ni. Valak. Aku tak tahulah. Baru-baru ni pun ada beberapa konten-konten yang dikeluarkan oleh pihak mana entah. Tapi ada yang junks buat konten apa benda semua kan. Dia ada borak. Lepas tu ada cakap kembalikan balik PMPL dan sebagainya semua tu. Selalunya kan PMPL dia lebih kepada online. Ya. Kemudian bila kita PMSL baru offline kan. Ya, So betul. player of course kena adapt pada permainan online dulu. Lepas tu baru masuk ke dalam scene bermain secara offline. Macam sekarang lah. Apa yang diorang lakukan sekarang dekat Sepang IB Style lah. Diorang tengah bermain secara offline. Ya. So mereka expose dekat 2 benda yang berbeza. Persoalan aku, adakah tanpa diorang main game-game secara online ni, terus diorang masuk ke event offline ni, ada terlalu kekok untuk diorang? Seperti bila kau masuk ke ikan dalam aquarium pun, kau akan pelan-pelan bagi dia settle down first. Betul. Ini macam aku rasa terus dicampak ke situ. Tapi kat sini Sam9 akan berlawan terlebih dahulu. Mereka memang ada experience yang banyak bermain secara offline. Dan mereka akan gunakan experience itu untuk menjatuhkan NKT. Ini adalah knockdown yang penting yang perlu mereka ambil. Dan mereka dapat 1 dan masa lagi akan ditekankan bahawa mereka masih boleh menekan NKT. Kenderaan diambil, pergerakan dilakukan, tapi Triple F rasanya memang akan terbunuh. Terima kasih kepada Yuhai yang akan kena single tap M16. Tidak pernah pakai knockdown tersebut. So tiada lagi online game. Tiada liga panjang untuk dimainkan 2 minggu untuk menyesuaikan diri. Instead terus dicampakkan di offline. Especially untuk budak-budak luar negara lagi lah. Iyalah, betul lah. Travel ke sini dan sebagainya. So kau rasa itu adalah benda yang bagus, ataupun kau rasa mungkin kalau ada satu lagi pre PMSL tu, masih lagi ada PMSL ke apa-apa yang stage negara yang boleh dimainkan secara online, itu lagi bagus sebelum dicampakkan terus? Aku tak tahu, tapi apa yang aku pasti ialah kalau ada orang, kalau dia bawa balik satu format yang memang online sahaja dekat situ, yang akan happy dekat sini ialah Nuzi. Betul. Fikirannya sama. Nuzi lah. Nuzi akan mendapatkan nombor 1 dalam setiap tournament yang dia mainkan. Tak tahu kenapa, sebab dia tak ada pressure ke masa main online ke apa. Tapi ada juga yang memberitahu, baru-baru ni ada melihat pada konten Topcast juga mengatakan sebenarnya PMSL ni semakin lama semakin dia nampak lah apa relevannya yang dimainkan offline ni sahaja dia dibuat, dan juga kenapa PMSL ni dibuat untuk membuat satu lagi liga dalam negara. Aku rasa mungkin lebih baik buat, kalau nak buat mungkin jadikan sebagai satu mungkin tier 2 punya tournament. Maksudnya bukan untuk professional level. Maksudnya PMSL kau tak perlu main liga ini untuk masuk ke dalam PMSL. Tapi kau maksudnya untuk franchise team dekat PMSL tu dia maintain je dekat PMSL. Ada satu lagi liga ni yang untuk orang-orang baru lagi. Mungkin menggantikan PMNC lah, lebih kurang. Faham. Kau rasa adakah operasi tu boleh diambil ataupun akan diambil? Buat waktu ni aku tak rasa sangat buat waktu ni lah. Melainkan mungkin ada tekanan daripada game-game lain menunjukkan mereka punya akademi punya ataupun level amatur punya ni berjaya, baru aku rasa ada inisiatif akan dibuat. Mungkin.
perkara yang menarik daripada konten-konten dan juga orang-orang kuat e-sport kita lah memberikan pendapat-pendapat mereka. Jadi kita kan tunggu dan lihat jugalah. Tahun baru aja mula. Format kita pun baru aja. Ini baru first season daripada 3 yang bertandingkan. Jauh lagi perjalanan untuk kita punya e-sport kalender. Kita akan perlihatkan kalau tahun depan ada apa perubahan ataupun kita akan maintain apa yang kita ada dekat sini. Semalam punya perborakan kita pasal DBS tu pun viral teruk juga. Ya. Yang kita cakap dekat DBS itu noob friendly. Ya, betul. Perkataan noob friendly tu subtitle dia warna merah. Yang lain semua warna putih. Bukan nak cakap pro player tu noob. Dia basically kita lah casual player yang first time nak main. Ya, mungkin kau ajak awet kau main, awet kau baru je mula main. Kalau kau suruh dia jiggle, memang dia tak pandai jiggle lah. Tapi kau bagi DBS kat dia, dia masih lagi boleh knock down orang dan dia masih lagi boleh enjoy the game kan. Betul. Sebab priority adalah masih lagi casual player. Betul. Ya, tapi ialah memang ada yang membuat, ada juga yang meminta pengasingan. Mungkin DBS tu dekat casual boleh, tetapi dekat tournament punya room card mungkin kurangkan ataupun hilangkan langsung masuk kena airdrop. Ya, benar. Aku rasa itu adalah satu perkara yang boleh dilakukan lah. Ya. Aku rasa itulah mungkin solution yang terbaik. Kalau nak jaga casual player, nak letakkan DBS di lantai, go ahead. Ya. Tapi bila datang ke tournament, mungkin DBS S12K. Ya, aku tak rasa janggal pun sebab memang apa circle klasik pun dengan circle tournament lain. Ke sama? Lain kan? Lain ha. Kau boleh set accordingly berapa banyak dia punya spawn rate, dia punya movement of the circle blue zone, damage blue zone pun boleh set. Dan perkara-perkara sedemikian lah. And plus orang-orang yang selalu nak pergi ambil airdrop lah tim-tim yang sentiasa ada kat tengah. Benar. Kalau kau duduk kat tengah, of course kau nak depend compound kan. Kau nak depend compound, benda paling baik yang kau kena ada adalah DBS. Betul. So untuk tim-tim yang suka lepak tengah, dia ambil risiko sebab orang akan langgar dia. Tapi dia ada reward. Sebab apa? Airdrop akan duduk dengan dia. Dan dia ada DBS dekat situ. So orang-orang yang nak main langgar-langgar compound ni akan sentiasa fikir, oh, orang tengah ni mesti ada DBS, so jangan langgar. So I mean, meta boleh bertukar. Betul. Pada waktu itu kan. So ya, kita akan lihatkan apa yang akan dilakukan. Tapi circle akan ditunjukkan kepada anda pada ketika ini. Yang akan betul-betul pergi ke Pekatan Sonoska Military. Dan SM9 ada circle dan airdrop ada di sebelah mereka juga. Yuhai rasanya pergi ambil. Ya, Geek Fam ada dekat tengah-tengah juga. Tapi mereka ada 3 orang tadi, memang kita tahu. Sekejap. Aku nampak nama Aizin. Itu bukan terkeluar lah ke tadi? Bukan the first yang terkeluar ke? Tak, Audrey. Oh, nak Aizin tadi. Jadi Geek Fam memang ada 3 orang lah untuk mereka. Adam daripada PEA. Belum lagi masuk mereka dekat Ferry Pier. Tapi tak ada boat untuk mereka. Aku tengok live streaming kau tadi. Banyak orang peminat PEA di situ kan? Ya. Mereka daripada PEA pun ada dekat situ juga. Hidup PEA. Itu kau nampak lah komen tu. Jim sekarang ni akan membaling sebutir granat tangan. Blaze akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh Zerzia. Dibunuh secara langsung pada ketika ini. Cleon akan berjaya untuk mendapatkan satu juga. Jim, tangan ada satu Bison. Granat tangan sekarang dimasak oleh RNJ 666. Ini adalah perlawanan di kawasan zona biru yang ada. Sepatutnya ada 2 tim Malaysia lah sebab tadi Todak pun berada dalam sekitaran ini. Ya, memang dekat sini juga. Boleh cakap terperangkap ataupun mereka sebenarnya nak ambil boat dekat sini tapi tak boleh ambil sebab ramai sangat orang. Obzi akan ditembak juga sebagai balasan tapi Todak macam tinggal 1 orang sahaja. 2 jatuh di depan mata kita, ada 2 lagi untuk Todak. Tapi semua terperangkap dekat sini, malang untuk Todak PA lah. Dan juga Zerzia sebab sebenarnya kalau mereka menang pun lawan dekat sini, apa yang mereka akan dapat ada placement point saja. Nak kata boleh masuk ke dalam pulau, aku tak rasa itu satu benda yang realistik. Satu ialah stage dah 3. Boat tak ada. Kalau dia berenang, mati. Betul. Dan boom macam biasa lepak dekat kawasan tebing. Siapa-siapa nak ambil boat boleh meletup. So banyak tim akan hilang sebelum sampai ke pulau kecil pada ketika ini. Yang malangnya 2 daripadanya adalah tim daripada Malaysia, iaitu Todak dan juga Pahang Esport Association. Pada waktu ini mereka sukar sedikit untuk sampai ke kawasan pulau. Tapi sekarang ni terlihatkan Zerzia 5 mata penyingkiran dalam tangan. Walaupun diorang ni pun salah satu calon-calon yang tak akan sampai ke dalam pulau, dia dah kumpul 5 mata penyingkiran. So rasanya dia puas hati dengan apa yang dapat kat sini. Ya memang, walaupun tidak akan dapat placement point ke apa ke, PA memang tinggal 1 saja player.
Kalau dia boleh endkan satu pun, sebenarnya dua-dua pun takkan rasa terlalu terkesima lah. PA ni lah akan kecewa sedikit. Dia ada markah langsung tapi tu dah DBS seperti biasa. 6 mata penyingkiran untuk Zerzia. Mereka akan bermain, kita boleh lihat mereka sedang mengumpul first aid kit. Main first aid kit dekat Wrangle. Menarik. Strategi yang dia nak pakai. Team X satu akan di knockdown. Mereka juga di knockdown oleh Pygmy sebentar tadi ke tangga ke-9. Pygmy sekarang ini ada di tangga yang ke-8 dengan kenaikan Zerzia. Kita nampak semua yang cuba masuk ke dalam pulau pada waktu ini dipunish. Dan itulah termasuk boom, hilang player dalam proses kemasukan. Sudah sampai. Infinity akan mendapati bahawa kedudukan mereka ini sangat-sangat kritikal. Tetapi pada waktu yang sama, Talon juga akan ditembak oleh Team X. Team X daripada tepi menembak mereka di seorang security base. Mereka menjadi gatekeeper daripada Talon masuk ke dalam ini. Dan mereka tidak ada masa yang begitu mencukupi. Break, baling satu grenade, tidak kena. Dia nampak muka Misery. Mungkinkah akan terkena? Tetapi untuk Malaysia, kita ada 2 wakil yang sudah masuk ke dalam. 3 sebenarnya. Geek Fam dengan 3 orang, Sam9 dengan 4 orang dan juga PE, bukan PE seorang, tapi YO2 dengan 4 orang masih berada di dalam ini. Circle Pulau Malaysia ada track record yang baik juga. Ada diharapkan Sam9 mampu menjadikan dia reality, begitu juga dengan Geek Fam terutamanya yang memerlukan kedudukan top 8. Dan memang haraplah Geek Fam boleh masuk dalam top 8 sebab mereka tidak perlu untuk menolak Todak ataupun Sam9 ke bawah. Dia boleh tolak Zerzia dan juga Pygmy buat waktu ini di dalam top 8. Team X lari terlebih dahulu dan akan membenarkan Talon untuk bertenang sedikit. Jumper dilihatkan dalam visual bersama dengan Razer. YO2 hampir-hampir untuk masuk dalam circle. Belum masuk dalam circle lagi rupanya. Ya, Brian akan mendapatkan Infinity juga pada ketika ini. Dulu kalau circle macam gini ke, J, kita akan fikir pasal Infinity saja. Ya, betul. Tapi sebenarnya sekarang ini Infinity yang berada di kawasan sukar untuk mendapatkan apa-apa abuan. Satu sudah pun terbunuh, satu dalam keadaan knockdown pada ketika ini. Linux M4 di dalam tangan. 44 orang masih lagi dengan 13 tim. Ada bersama dengan kita pada ketika ini. Misery, Scar L, DBS. Energy drink akan diminum terlebih dahulu. RRQ snap. Chopper akan bergerak juga ke dalam circle yang seterusnya. RRQ Asa, AK di dalam tangan, grenade tangan 6 butir ada untuk dibaling juga pada ketika ini. Akan baling pada tim yang sekarang ini dimakan oleh zona biru. Letupan akan berlaku, dapat satu knockdown. Zerzia hampir rata, last guy. Dan dia ada first aid kit, baru je cucuk. Tapi RRQ mahu mendapatkan 4 mata penyingkiran. Chopper akan dilihat, Chopper akan terbunuh. 4 mata untuk RRQ. Zerzia keluar tanpa mata placement, tapi dia ada 6 mata daripada elimination. So mereka ada 72 mata pada ketika ini. 12 tim bersama dengan kita sekarang, J. 12 tim dan tapi peluang tidak sama rata untuk semua. Sebab sekarang ni siapa yang berduduk dekat tengah-tengah, dia punya peluang sangat-sangat tinggi. Creep VIP sudah masuk dengan 4 orang juga. Pasukan Malaysia. Satu lagi tapi malangnya. Depan Voke ada orang. Gila. Tapi dia punya reflect tu memang dahsyat lah Voke. Voke dapat satu. NKT tinggal satu. Satu mata penyingkiran sekarang ini untuk Voke. Kawasan high ground akan dipegang, dijaga rapat, dijaga rapi oleh Creed VIP. Abi akan dapatkan satu. Void akan di knockdown Maxius. Belum lagi ditukarkan kepada mata penyingkiran. Sekarang ini maju. Akan prone terlebih dahulu. Geek Fam dapat satu ke atas Talwood juga. Circle ke mana? Dambrut dan rakan-rakan sekarang ini berada di pusat circle. Wow. Circle tarik ke belah bawah. Talon yang sepatutnya tak patut ada circle untuk round ni ada circle. Dia ada circle yang sangat-sangat baik pula dan STX tiba-tiba kena defend dia balik. Tadi nampak macam STX nak bergerak ke kawasan yang lain untuk menjaga daripada untuk senang masuk dalam circle. Tiba-tiba rupanya circle diorang dapat. Jadi sekarang dia akan jaga balik kawasan yang mereka menghalang Talon tadi dan Talon akan buat rematch balik dengan mereka. Tapi untuk pasukan Malaysia dua-duanya akan berlawan Creed VIP dan juga YO2 untuk waktu ini. Ya, maju. Boleh menjadi duri dalam daging pada ketika ini. Dia bersatu orang. Akan melihatkan pergerakan daripada seorang Abi. Poundbeat akan mendapatkan Nerpeko di kawasan yang berlainan. RRQ. Mereka lengkap dengan keempat player. Cuma satu dalam keadaan knockdown pada ketika ini. Stage ke-5 permainan kita. 12 tim 40. Masih lagi hidup. Tapi macam kau cakap, peluang tak sama rata. Siapa di tengah circle sekarang ni ada advantage. Ya, betul tu.
Dab akan menjatuhkan orang, tapi Yuhai akan dibalas satu counter play dekat situ. Ni bahaya. Mr. Joe tadi yang sedang bersembunyi jadi akan menjadi duri dalam daging kepada pasukan YO itu. Sebab mereka sekarang ni mereka berasa sangat selesa dan selamat duduk di kawasan sini tanpa menyedari adanya orang yang memang ada udang sebelah batu. Dan udang itu bernama Mr. Joe. Waktu ni Abi akan berpusing-pusing juga, masih lagi mencari kalau ada orang yang tembak mereka dan di manakah kedudukan tepat. Jumper tidak mengendahkan Void yang ada dan juga Mr. Joe yang ada tadi di bahagian tepi. Sam9 sekarang ni juga dua dalam keadaan knockdown. Masih boleh dipegang saja. Yuhai sudah pun dipegang tu. Nyawa dia tidak turun. So mereka akan ada nombor 3 dan 4 sebentar je lagi. Yuhai sudah pun dibangunkan. Tapi dalam kawasan perumahan ni Kenny akan di knockdown. Dab juga akan di knockdown. Akan terbunuh 2 orang player. Diambil oleh Infinity. Bermain dengan 3. Stage 5 permainan kita. Soa sekarang ni akan dijatuhkan oleh Talon. Stalwart X tinggal 1 orang player. Mata mereka belum lagi naik 1 pun. Abi akan di knockdown oleh Creed VIP Newbies. 1 knockdown untuk Creed. Voin Zeta akan dijatuhkan oleh Jumper. Voin Key akan dijatuhkan oleh Voki. Akan dibunuh secara langsung oleh Voki juga. Voin ditekan teruk sebenarnya pada ketika ini. Mereka ada 1 saja player yang masih lagi berdiri. Jumper akan mendapatkan Zeta secara kekal. Last guy sekarang ini untuk mereka. Tapi RRQ akan menyerang Creed VIP. Cui akan membaling 1 grenade tangan untuk menggagalkan pergerakan RRQ terus maju ke depan dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini nampaknya compound ini masih lagi akan dipegang. Grenade tangan akan dibaling sebelah Newbies. Tapi dia sempat untuk bergerak. Access akan diambil oleh Yen secara kekal. Void keluar di tangga ke-12 dengan 4 mata penyingkiran. Tapi mereka sudah pun berada dalam kedudukan yang cukup baik. 114 mata selepas round ini tamat. Yo, RRQ macam mana dia masuk pada waktu ni. Tapi Creed VIP tu yang lebih penting. Macam mana dia nak defend. Asa ada di bahagian tepi. Dah akan ditembak. Tapi pembalasan. Alamak. Tiba-tiba ada satu mercun yang menjatuhkan satu player Creed VIP itu. Dan Creed VIP tiba-tiba akan ada disadvantage. RRQ masih hidup dengan 4. Last 2 player untuk pasukan Creed VIP ada dekat sini. DBS sudah pun kenal pasti ada pada Snip. Dia akan ditembak balik walaupun dia berjaya menjatuhkan Cui tadi. Tapi YO2 mereka akan join the party juga pada ketika ini. Netpeko nampak target. Abi akan ditembak. Tidak sempat untuk mengepron. Akan dibunuh secara langsung juga pada ketika ini. RRQ tinggal 2 orang player. Creed tinggal 2 juga. 1 perlu dibangunkan secepat mungkin. Iron Pro bermain solo versus squad. Dia dapat 1. Dia akan membunuh secara kekal kedua-duanya juga. RRQ akan rata. Tapi Jumper, balingan grenade tangan menaik sasaran. Creed keluar. 4 mata untuk mereka pada ketika ini. U2O2 dengan 6 mata penyingkiran top 7. Ya, Sam9 baru saja keluar dekat situ. Jadi peluang yang besar untuk Geek naik markah dengan agak banyak. Begitu juga dengan YO2. Walaupun mereka sekarang ni antara yang terkecil tapi semangat mereka belum lagi pudar. Talent ni pasukan yang memang boleh dikata dah confirm dah untuk masuk ke dalam Super Sunday dengan markah mereka sudah pun melepasi 100 markah. Tim yang kedua untuk berbuat sedemikian pada minggu ini. RRQ rasanya dia nombor 8 ke tadi dia terkeluar RRQ. Kalau nombor 8 dia pun dah dalam geng 100 juga. Maka kita memang minimum sekarang ni 4 pasukan Indonesia akan masuk daripada stage ini. Pygmy ni saja yang dalam keadaan yang sukar sikit. Ya, sedikit nyawa-nyawa ikan. Tapi sebenarnya mungkin benda tu tak akan jadi sukar lepas game ni. Dia ada 4 orang player. Dia ada 2 mata penyingkiran di dalam tangan sudah. Ada peluang round ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah semuanya Indonesia. Oh ya, betul. Sebab sebenarnya ada 73. Ya, 73 je. Dia dah 71. 72 dah. Laju. 72 dah hampir sama dengan Sam9. So 1, 2, 3, 4, 5 boleh menjadi pasukan Indonesia. Selepas ini dengan Pygmy ada 4 orang yang boleh untuk menidakkan. Sebenarnya tak banyak Geek Fam saja yang boleh menidakkan perkara tersebut. Sebab NKT terlalu jauh markah mereka. Tetapi Geek Fam telah pun dijatuhkan sekarang ini. Damroot perlu diselamatkan oleh Zain dan juga Snipes yang masih lagi hidup. Talon Excel. Bonbit membangunkan Flyboy terlebih dahulu. Geek Fam di knockdown juga sekarang ni akan dibangunkan. 2 tim Malaysia sekarang di dalam top 6. U2O2 dan juga Geek Fam. Geek Fam perlukan setiap mata pada ketika ini sebab wajib untuk mereka lepas. Alamak. Ke Super Sunday. Tapi Snipe akan di knockdown. Tapi masih lagi boleh diselamatkan rasanya di sini kerana mereka berdekatan antara satu sama lain. Terus akan dipegang. Masih ada circle juga. So tidak perlu terlalu risau. Boom ditekan sekarang ni oleh Talon. Tapi Mezri kena hati-hati dengan penggunaan bullet beliau. Dia tinggal 100
40 sekarang ini. Ya betul. Dan macam kau cakap tadi, Boom memang bukan dalam situasi ataupun Geek Fam sebenarnya bukan dalam berisiko sangat sebab walaupun Boom menembak mereka tapi Talon pun sekarang ni membantu Geek Fam untuk menghentikan, mengekang serangan yang berlaku daripada Boom dengan menjatuhkan player mereka. Dan Geek Fam, satu saja yang mereka perlu fikirkan sekarang ni untuk hidup dengan selama yang mungkin dan dapatkan mungkin satu persatu. Tetapi memang ada stalemate yang berlaku sekarang. Sukar untuk mengatakan siapa yang akan menang kalau YO2 dapat circle mereka yang mungkin boleh menang. Sebab ini adalah kawasan berbukit-bukit. Kawasan yang tidak penuh dengan tanah yang stabil. Jadi siapa yang kebetulan circle dia ada permukaan muka bumi yang cantik untuk dia pergi ke depan dan ke belakang, dia mungkin akan menang. Dan Pikmi nampak macam pasukan itu. 1, 2, 3, 4, 5 Indonesia je. Peluang itu memang terlalu besar pada ketika ini untuk Pikmi. Circle dah cantik. Dia ada 4 orang player. Kedudukan untuk menembak juga. Kedudukan yang agak prime. Mak Jo. Masih dengan permainan kita CNKT ni. Rotation sekarang ni akan dilakukan oleh Yudo2. Aizen mendapatkan pawn bait. Redfish nampak pula pada player Damrut itu. Cuma dia belum lagi mahu menembak. Dia mahu menunggukan masa yang paling sesuai sekali. Sebab prioriti mereka, talent ni nampak macam adalah untuk masuk ke tempat Pikmi. Damrut, tolonglah dia grenade. Tolonglah dia grenade. Damrut melihat tapi dia tidak akan push. Mungkin merasakan itulah keadaan yang terlalu sukar. Tapi Misery akan nampak si Damrut pada ketika ini. Habis peluru sudah. Magazine terakhir untuk Misery. Damrut dilihat sekali lagi. Tembakan lepaskan dengan skop 3. Damrut akan di knockdown oleh Boom. Tapi pencurian kill tidak berjaya untuk diambil. Flyboy akan dapatkan Damrut secara kekal. Boom akan dikeluarkan di tangga yang ke-6. 5 tim, 2 tim Malaysia. Tapi Geek sekarang ini tinggal 2. Aizen juga akan knockdown sekarang ini oleh Talon. Tapi Excel akan dijatuhkan semula oleh seorang jumper dengan satu M4. Ya, pada waktu ini boleh nampakkan peluang yang terbesar memang Pikmi sebenarnya. Tapi Talon dengan kejatuhan ini mungkin memberikan peluang kepada YO2 untuk masuk. Geek sudah pun terkeluar secara kekal. 4 lawan 1 lawan 3 NKT. Mr. Joe ni punya lama dia hidup menjadi simbiosis kepada pasukan YO2. Daripada tadi tak perasan. Dia ni ikut je YO2 ni hidup dengan lama dan sihat walafiat. Warna dia orang pun lebih kurang sama kan. Mungkin Ian ingat itu api tu. Tapi Pikmi sekarang ni akan di knockdown satu orang. Tapi dibunuh secara langsung juga. Pikmi hilang satu secara kekal. Dan sekarang ini Talon akan terus barbar mencari target sekarang. DBS dikeluarkan. Member itu juga akan berjaya untuk dijatuhkan Pikmi. Nampaknya akan berjaya menyelamatkan keadaan. 3 orang hidup, tiada knockdown ekstra. Berjaya untuk defend Talon. Tinggal 1. So situasinya 3 lawan 3. Lawan 1. Lawan 1. Oh, tapi YO2 telah melakukan split yang agak panjang, agak jauh juga daripada diri sendiri. Yang ni betul, dia tak nampak Mr. Joe daripada tadi lagi. Tapi dia akan ditembak oleh orang yang lain, oleh Nexel. Bukannya daripada Mr. Joe. Mr. Joe boleh merembak Ian di bahagian tepi. Jumper memerlukan langkah untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Mereka bukan dalam circle tadi. Jadi ini memerlukan satu benda penting. Oh, tak nak. Dia dapat macam itu saja. Tak ada niat pun. Dia nak selamatkan member. Rupa-rupanya on the way. Kau kena tembak dengan siapa sebenarnya? Budak belakang ni depan. Aku ingat tu Abi tadi. Iya. Tapi sekarang ini Yudo2 bangkit semula dengan 3 orang player. So 3 lawan 3 lawan 1. Kedudukan Excel kemungkinan besar diketahui oleh Yudo2. Yen akan memberikan informasi. Splitting masih lagi akan dilakukan oleh mereka. Kali ini Razer yang akan terpisah. Tapi di kawasan tengah ini ada satu jejaka yang memegang sepucuk AWM. 3 lawan 3 sekarang ini. Yudo2 versus Pikmi. Yo. Tapi Pikmi dah top 5 dah confirm. Ya, top 5 memang dalam tangan. 6 tambah 6, 12 markah dekat situ. Mereka dah ada 60 lebih tadi, 68 ke. Jadi Razer kena menjadi sangat-sangat aware dekat sini dan juga dia perlu menyembunyikan diri. Tapi Razer macam kedudukan dia sudah dikenal pasti sebab nyawa dia kurang tadi. Sekarang ni Pikmi akan mencari jumper dan juga Yen dalam situasi ini. 3 lawan 3. Di sini kalau ada grenade memang patut guna. Tapi zona akan menutup circle seterusnya. Sebenarnya semua berada di garisan putih. Nak cakap ada siapa-siapa ada advantage, tak ada kot. Oh, tapi Razer ni sebab nyawa dia tak ada dan circle hampir menyentuh dia. Memang dalam keadaan yang paling sukar lah. Tak ada utility sangat. Ada ni saja. Dia tak ada smoke untuk sembunyikan diri dia.
Ya, dan dia dilihatkan juga kalau dia tunjukkan badan untuk baling grenade, dia akan ditembak daripada kawasan tingkap ini. Itu dia. Berjaya ke dia? Tidak, dia yang akan di knockdown. Jawbari bermain dengan cukup cantik dekat situ. Yen berjaya dapat satu semula. 1 for 1. 2 lawan 2 semula sekarang ini. Yen dan juga Jumper. 7 mata penyingkiran sekarang ini untuk U2O2. Adakah Malaysia boleh chicken dinner di sini? Grenade dipilih untuk dibaling oleh Yen. Balingan daripada Yen macam kena. Sedikit tersasar. Dia ada satu lagi butir. Butiran terakhir juga akan dibaling. Grenade habis. Jumper akan ditekan. Jumper mengambil damage agak tinggi. Tutupan berlaku. Yen ditembak semula. Yen dengan kepala. Terkena sikit kuisan damage. Kedua-dua player bagi pick me. Kedua-duanya sihat walafiat. Jumper di kawasan smoke. Oh, dia tak boleh tembak. Dia ada 24 peluru je. Dia tak nak ambil risiko untuk membasir. Tapi cuba akan terkena balingan bom. Dia ada dup. Okey, dia ada dekat UMP. Dia cantik. Jumper dapat satu. Dapat dua. Winner chicken dinner. Y02, U2O2. Jumper. Jumper macam tu je. Kau main macam gitu, Jumper. Dengan ini mereka akan dapat 9 mata penyingkiran. 9 mata penyingkiran, ya. 19 markah untuk mereka. Ya, perjalanan masih jauh. Tapi ada baki lagi 3 game yang mereka boleh guna pakai lah. Okey, kita dah check in. Ya, check in dah. Ya. Sebenarnya aku excited untuk check in tersebut. Tapi winner chicken dinner bagi U2O2. Dengan ini mereka akan dapat dalam area 40 mata ish. MVP akan ditunjukkan kepada kita dengan relaxnya. Ya ke? Betul lah. Jumper Udin menjadi MVP dengan 663 damage. 5 elimination dalam tangan beliau. Dan total sebanyak 9 elimination untuk mereka. 9 mata, 19 secara overall. Ya. So, satu chicken dinner di Erangel. Diambil di kawasan pulau juga. Ya, itulah Jumper akan mengatakan pada waktu ini. Ada player-player muda